Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam ini adalah satu siri pertama solusi syariah. Kita akan cuba membincangkan tentang keganasan rumah tangga, solusi tindakan. Jadi percakapan ataupun perbincangan pada malam ini adalah santai-santai, mandangkan kita kata banyak dah talk-talk online yang lain. Just ini adalah satu pandangan yang kita kata secara umum, dan sekiranya perlukan pandangan atau penjelasan yang lebih lanjut boleh berjumpa dengan peguam yang bertaulah di tempat anda sendirilah. Cuma pada hari ini kita nak mengkhususkan tentang keganasan rumah tangga, dan seperti makna kita maklum pada hari ini PKP hari ini, dan sebelum PKP pun terdapat keganasan rumah tangga berlaku. Kebiasaannya ending di mahkamah syariah ini adalah untuk kita memfailkan satu tuntutan fasakh ataupun taklik, iaitu seperti mana kalau kita tengok dalam seksyen 50 terdapat taklik, dan taklik di belakang surat nikah ada menyebut sekiranya melakukan satu darar syar'i, ada taklik-taklik yang tersebut, ataupun dalam fasakh kelakuan anaya. Tetapi kemungkinan apabila berlaku penderaan dalam tempoh PKP dan dalam rumah dan sebagainya, suami atau isteri, dia tak tertakluk kepada suami atau isteri sahaja. Mungkin suami juga didera, dipukul, ataupun isteri juga dipukul. Itu kebiasaannya, dan kebiasaannya suami atau isteri ini tidak melakukan satu report polis untuk tindakan. Jadi ini adalah satu kelemahan, dan kemungkinan report polis yang dibuat ini, tidak mahu dibuat ini, mungkin disebabkan kerana rasa kesian dan simpati. Dan perlu kita kena tahu bahawa sekiranya kita report polis, ada 3 yang akan ditulis dalam report polis itu, ada 3 yang tindakan yang berbeza. Yang ni sekiranya siapa yang biasa tengok report polis, yang pertama, sekiranya report polis itu adalah untuk tujuan pendakwaan ataupun untuk tindakan polis, yang itu yang pertama, itu akan menjurus kepada tindakan jenayah. Yang kedua, iaitu untuk merujuk kepada mahkamah syariah, dan tidak ada tindakan oleh pihak polis dan hanya dirujuk kepada mahkamah syariah. Dan yang ketiga adalah untuk keselamatan diri. Ini biasanya kebiasaan report polis yang dibuat oleh isteri-isteri atau suami-suami terhadap pasangan masing-masing atas alasan yang tertentu. Mungkin kalau kecederaan parah, mungkin satu ketika dulu saya pernah mengendalikan kes, ada satu klien saya ini, muka dia hancur habis diserika. Jadi dia telah memfailkan satu tuntutan, dia mengata satu report polis, dan report polis tersebut digunakan untuk pendakwaan pihak polis lah. Dia ada yang akan dibincangkan pada malam ini. Manakala yang peringkat yang kedua ini hanya merujuk kepada mahkamah syariah, boleh, tapi beban pembuktian itu adalah kurang apabila kita katakan di perbicaraan nanti apa kesan report polis tanpa ada medical report. Sebab apabila report polis, dia akan melibatkan satu medical report, dan sekiranya hanya untuk orang kata apa sebagai satu keselamatan, mana tidak ada tindakan, itu pun adalah beban bukti yang paling ringan dan kurang untuk kuat dalam kes dia, seolah-olah tidak ada merit case. Dan pada malam ini kita cuba menjuruskan kepada pendakwaan ataupun kita kata kepada jenayah. Report polis ini boleh, ataupun keganasan rumah tangga ini adalah satu jenayah yang ada tindakan. Dan pada malam ini kita bersama dengan Tuan Haris. Tuan Haris ini adalah lepasan LLB, LLDS, UAE dan MCL, Master daripada UAE. Dan saya difahamkan telah menjalani latihan dalam kamar, dan saya mengambil ataupun meminta pandangan, kadang-kadang pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti ini dia penuh dengan fakta. Mungkin pengalaman masih baru tapi penuh dengan fakta dan kata seksyen yang penuh di kepala, dan maklumlah baru lepas universiti dan ini baru habis peringkat master katanya di UAE. Dan saya nak teruskan pada soalan yang pertama sebab kita hanya ada 30 minit dan kita bermula tadi lewat juga dalam 10 suku. Okey, so Tuan Haris nak
Kalaulah tindakan yang saya terangkan tadi adalah untuk fasa, dan tindakan yang pertama sekiranya report polis itu diletakkan sebagai untuk tujuan pendakwaan. Jadi sebelum saya nak tanya terpelanjut, saya nak tanya apakah maksud keganasan rumah tangga dari segi sudut jenayah? Ya, baik, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis iaitu Tuan Syazril. Alhamdulillah rabbil alamin wasta'inu ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, menjawab kepada pertanyaan Tuan Syazril berkenaan dengan maksud keganasan rumah tangga dari sudut jenayah. Saya rujuk kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di mana telah dipinda pada tahun 2017 dalam Pertutusan Parlimen, iaitu merujuk khusus kepada Seksyen 2 yang menerangkan akan definisi keganasan rumah tangga, di mana saya simpulkan terdapat 8 jenis perlakuan yang ditakrifkan sebagai keganasan rumah tangga. Yang pertama adalah perlakuan secara bersengaja atau disedari pelaku meletakkan atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan akan kecederaan fizikal. Yang kedua, menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal. Yang ketiga, memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan sebarang bentuk perbuatan sama ada perbuatan seksual atau selainnya yang mangsa itu mempunyai hak untuk tidak melakukan. Yang keempat, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa itu. Kelima, melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa. Atau dalam erti lain kita katakan tertuduh melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta mangsa. Yang keenam, dengan curang menggelapkan harta mangsa yang menyebabkan mangsa itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan. Yang ketujuh, ugut mangsa dengan niat untuk menyebabkan mangsa takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya, takut akan keselamatan pihak ketiga, sebagai contoh keselamatan anaknya atau keselamatan saudaranya atau kawannya, atau menyebabkan mangsa mengalami kesedihan. Dan yang terakhir, jenis perbuatan keganasan rumah tangga yang ditakrifkan oleh Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga adalah berkaitan perlakuan berhubung dengan mangsa atau berhubung dengan pihak ketiga berkenaan mangsa dengan niat untuk mengaibkan kehormatan mangsa itu melalui apa-apa cara elektronik atau selainnya. Oleh seseorang terhadap tadi adalah berkaitan dengan perlakuan keganasan rumah tangga tersebut. Sekarang kita merujuk juga kepada takrifan keganasan rumah tangga dari sudut kepada siapa pelakuan-pelakuan yang 8 tadi ditujukan. Yang pertama terhadap isteri atau suaminya. Si isteri atau suaminya masuk juga dalam tafsiran undang-undang sebagai isteri atau suami de facto, iaitu seseorang yang melalui satu bentuk istiadat yang diiktiraf sebagai istiadat perkahwinan menurut agama atau adat pihak berkenaan, walaupun istiadat itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan upacara pendaftaran perkahwinan. Yang kedua, pelakuan keganasan rumah tangga yang 8 itu tadi dijuruskan ataupun dilakukan terhadap bekas isteri atau bekas suami. Maknanya dia tidak hanya kepada suami keganasan rumah tangga dari sudut kepada siapa, tetapi juga kepada bekas isteri atau bekas suami. Yang ketiga ialah kanak-kanak, iaitu kanak-kanak bagi yang berumur bawah 18 tahun yang tinggal sebagai seorang anggota keluarga tertuduh atau keluarga isteri atau suami atau bekas isteri atau bekas suami tertuduh. Bermaksud di sini kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun tersebut mestilah disyaratkan tinggal bersama pelaku keganasan rumah tangga ataupun tertuduh tersebut. Dan yang keempat, golongan yang kita katakan golongan tersebut adalah orang dewasa tidak berkeupayaan, OKU. Itu syarat dia. Okey, jadi panjang lebar sebenarnya kalau kita nak gurai dari segi undang.
Kalau orang awam dengar pun bahasa undang-undang pun saya dengar pun terbelit-belit, banyak yang berkaitan dengan pemahaman undang-undang lah. Jadi adakah maksud takrifan keganasan rumah tangga ini hanya kepada pasangan suami isteri? Bagaimana pula kalau keganasan rumah tangga ini yang menjadi mangsa ini adalah kanak-kanak ataupun orang tua ataupun bekas pasangan, dia bukan suami isteri ataupun bekas pasangan? Macam mana tu? Ya, baik Tuan Syazril. Jawapannya tentulah sekali tidak melibatkan hanya pasangan suami isteri. Dan berdasarkan kepada penjelasan yang saya jelaskan sebentar tadi, golongan ataupun akta yang tergolong di bawah Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ini, iaitu Akta 521 ini meliputi juga orang tua, orang dewasa yang tidak berkeupayaan. Yang ini yang kita panggilkan sebagai orang tua jugalah, kerana mereka akan dikategorikan sebagai orang dewasa yang tidak berkeupayaan. Begitu juga dengan kanak-kanak, iaitu mereka yang bawah 18 tahun yang syaratnya tinggal bersama dengan tertuduh atau memaksa. Okey, Tuan Haris kalaulah yang diterangkan tadi untuk orang awam semua dan pelajar-pelajar ataupun rakan sahabat yang tengok kepada live ni, yang saya nak jelaskan di sini bahawa yang saya ulangkan sekali lagi bahawa report polis, ada soalan yang bertanya report polis yang apabila direport polis diletakkan, adakah itu sebagai satu report dirujuk kepada pendakwaan? Yang kedua adalah dirujuk kepada mahkamah syariah. Yang ketiga adalah untuk keselamatan ataupun cover diri. Malam ni kita nak bincang yang hendak dirujuk kepada pendakwaan. Apakah saluran dan laluan? Dari segi yang Tuan Haris nak cerita pada malam ini yang menjurus kepada pendakwaan, kalau boleh report polis ini mestilah dirujuk kepada pendakwaan. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk dikemukakan ke mahkamah syariah. Yang saya katakan tadi, kalaulah hanya meletakkan sebagai satu untuk rujukan kepada mahkamah, dan report polis ini akan dikatakan sebagai tidak ada merit ataupun tidak ada pensabitan ataupun tidak ada kelakuan jenayah untuk disabitkan sesuatu fasah di mahkamah. Jadi kalaulah kita kata berdasarkan takrifan yang diberi oleh Tuan Haris tadi yang panjang lebar tadi, apakah kalau kita buat report polis kata dirujuk untuk pendakwaan, apakah bentuk kesalahan? Orang awam kena dengar betul-betul, apakah bentuk kesalahan jenayah yang boleh didakwa di mahkamah? Okey, baik. Terima kasih Tuan Syazril. Seperti yang Tuan Syazril nyatakan tadi, bahawa laporan polis ini terbagi kepada 3, dan laporan polis ini juga boleh dirujuk di mahkamah syariah bagi tuntutan berkaitan dengan isu syariah lah. Jadi berkaitan sudut pandang dari segi undang-undang jenayah, apabila sesuatu laporan polis itu dibuat, adalah menjadi satu tanggungjawab oleh pihak polis untuk menyiasat laporan tersebut, dan juga menjadi satu tanggungjawab oleh pihak polis untuk menentukan sama ada kandungan laporan polis tersebut adakah terdapat elemen-elemen perbuatan jenayah itu dilakukan seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen-seksyen di dalam kanun keseksaan, iaitu di dalam kesalahan undang-undang jenayah Malaysia kita lah. Okey, jadi bentuk kesalahan jenayah yang boleh didakwa di mahkamah. Okey, keganasan rumah tangga ini merupakan satu istilah yang luas di mana ia turut merangkumi pelbagai elemen jenayah di peringkat sivil ni lah, di mahkamah sivil ini. Antaranya sekiranya keganasan rumah tangga tersebut berlaku, sebagai contoh saya buat satu perumpamaan di mana seorang suami ini telah menampar ataupun memukul isterinya dengan tujuan untuk menakutkan isterinya atau mendapatkan sesuatu, maka perbuatan ataupun perlakuan suami tersebut telah didefinisikan di bawah Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga, dan juga kesalahan suami tersebut tergolong di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan kecederaan kepada seseorang. Di mana kita rujuk kepada Seksyen 323 Kanun Keseksaan ini menyatakan barang siapa kesalahan bertekad Seksyen 334 dengan sengaja menyebabkan cedera, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai setahun atau dengan denda sampai RM2,000 atau dengan kedua-duanya.
saya menambah kepada hukuman yang dinyatakan di dalam Seksyen 323 Kanun Keseksaan ini, di mana Akta Keganasan Rumah Tangga telah memperuntukkan bahawa kesalahan yang di bawah Seksyen 323, 324, 325 dan sebagainya, hukuman terhadap mereka yang melakukan keganasan rumah tangga ini, hukumannya akan digandakan 2 kali ganda berbanding seperti yang telah diperuntukkan di dalam Kanun Keseksaan. Sebagai contoh, macam mana tu? Dua kali ganda macam mana tu? Maknanya tadi maksimum 1 tahun ataupun 2,000 atau kedua-duanya sekali. Sekiranya kesalahan itu kali kedua ke ataupun kesalahan tu boleh dibuat ke hukuman tu 2 kali ganda? Maksud di sini adalah sekiranya kesalahan tersebut walaupun dia dibuat pada kali pertama, ia tergolong dalam takrifan Akta Keganasan Rumah Tangga, kesalahan di bawah jenayah rumah tangga, keganasan rumah tangga, maka kesalahan hukuman yang boleh disabitkan ke atas tertuduh tersebut adalah 2 kali ganda daripada amount asal yang diperuntukkan dalam keseksaan. Sebagai contoh, hukuman bagi Seksyen 3 iaitu mendatangkan kecederaan kepada mangsa, hukuman asalnya adalah 2 tahun. Tapi jika perkara ini atau pelakuan tertuduh ini dikategorikan juga di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, maka hukumannya tersebut boleh dimaksimalkan kepada 4 tahun, iaitu 2 kali ganda daripada hukuman asal. Okey, jadi yang saya faham ni maknanya ada hukuman kalau sekiranya kita buat report polis untuk merujuk kepada pendakwaan, dan ini juga sebenarnya adalah untuk membina bukti. Kadang-kadang bila kita masuk ke mahkamah syariah ini, kita hanya berbekalkan dengan sekeping report polis yang kita kata hanya rujuk kepada mahkamah syariah dan dinyatakan kita kena pukul, tampar dan sebagainya. Namun report polis tersebut tidak memberi kesan kepada yang kita report. Jadi tidak ada merit dan tidak ada bukti yang boleh disabitkan sekiranya kita nak menuntutkan satu fasah. Okey, jadi sekiranya mangsa ataupun yang kena pukul tadi yang isteri atau suami, ini mungkin suami atau isteri, sekiranya mangsa mendapati salah satu bentuk kesalahan jenayah yang dinyatakan tadi wujud, apa yang mangsa perlu buat? Kalaulah kita kata keganasan rumah tangga itu berlaku, dia kena pukul, dia kena dera, dia kena terajang, dia kena serika dan macam-macam, sebagai pengamal undang-undang, apa yang perlu dia buat? Baik, tindakan ni ataupun solusi yang perlu dibuat oleh mangsa sekiranya berlaku sebarang bentuk kesalahan jenayah yang saya ucapkan tadi. Saya bagi satu contoh sahaja, iaitu kesalahan mendatangkan kecederaan. Sebenarnya banyak lagi di bawah Kanun Keseksaan yang mana kesalahan-kesalahan tersebut terjumlah juga kepada kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga seperti ubutan oleh pasangan, kecederaan, ubutan mendatangkan kerosakan atau bencana kepada harta benda mangsa dan sebagainya. Itu untuk kita mengenal pasti bentuk jenayah yang mana yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Namun tuan-puan jangan risau, sebagai mangsa untuk menentukan bentuk kesalahan tersebut itu kepada pihak pendakwaan dan juga kepada pihak penyiasat, iaitu pada pihak berkuasalah, pada pihak polis. Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan? Yang pertamanya, sekiranya anda menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, anda perlu melaporkan segera ke balai polis berdekatan. Pergi mana-mana balai polis berdekatan, buat report. Yang kedua, sekiranya tidak berkeupayaan ataupun tidak mampu untuk keluar rumah ke balai polis berhampiran, ada option yang kedua, iaitu menghubungi talian Nur di talian 15999. Saya bagi nombor terus talian Nur. Okey. Talian Nur 15999. Yang ketiga, boleh menghubungi peguam mangsa. Sekiranya mangsa mempunyai peguam lah. Apa-apa peguam yang bertauliah boleh hubungi dan melaporkan benda tersebut. Jadi peguam boleh mewakili mangsa dalam keadaan tersebut kerana mangsa mengalami ketidakupayaan untuk pergi ke balai polis, maka peguam yang mendapat maklumat tersebut boleh segera ke balai polis berhampiran untuk buat report. Okey. Yang keempat, dan yang keempat, yang terakhir ialah melaporkan kesalahan tersebut ataupun bentuk pelakuan
keganasan rumah tangga tersebut kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terdekat. Okey. Jadi biasanya kita kata report ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ni untuk dapatkan satu perlindungan kecemasan lah yang panggil EPO. Ya. Tapi sebelum saya nak tanya kepada EPO, biasanya dalam kes-kes yang melibatkan mahkamah syariah, dia dikatakan sebagai satu kes jiwa yang cukup bahaya. Kadang-kadang dia tak dapat menguasai isteri dia, dia akan mempengaruhi atau memprovokasi peguam seperti mengugut dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pernah satu ketika dulu saya sendiri pernah diugut. Jadi dalam kes-kes yang tentu, apa yang jadi kepada sekiranya terjadi kepada isterinya dan sebagainya di mahkamah dan dengan ugutan mungkin rumah dan sebagainya, itu yang risiko-risiko peguam yang terpaksa tanggung lah. Disebabkan perkara-perkara tersebut, kadang-kadang isteri ini mereka tak mau report polis, takut benda-benda ini berlanjutan. Sekiranya pihak-pihak mangsa ini mereport ataupun lakukan aduan kepada pihak polis, adakah jaminan keselamatan terhadap pihak mangsa ini? Ya, baik. Dalam sesuatu perlakuan ataupun perbuatan seseorang itu akan ditemani dengan risiko. Begitu juga dalam situasi di mana berlakunya keganasan rumah tangga, jika mangsa ingin melakukan atau membuat report terhadap pelakunya, sudah pasti akan ada risikonya. Namun begitu, jangan tuan-puan risau kerana undang-undang kita telah memperuntukkan beberapa bentuk perlindungan terhadap mangsa keganasan rumah tangga ini. Saya rumuskan kepada 3 bentuk perlindungan yang diperuntukkan oleh undang-undang Malaysia, undang-undang kita lah. Iaitu yang pertama, kita panggil sebagai EPO, iaitu Emergency Protection Order. Di mana bawah EPO ini, permohonan boleh dibuat oleh mangsa untuk mendapatkan perlindungan daripada pelaku jenayah tersebut serta-merta. Saya ulang, serta-merta. Maksudnya kita minta untuk perlindungan daripada pelaku jenayah keganasan rumah tangga tersebut serta-merta. Di mana permohonan ini akan dibuat kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pegawai yang diberi kuasa akan mengeluarkan satu perintah, kita panggil perintah EPO. Perintah EPO ini akan memberitahu ataupun menyampaikan kepada pihak berkuasa seperti polis untuk disampaikan, dimaklumkan kepada pelaku keganasan rumah tangga tersebut untuk tidak melakukan beberapa perkara kepada mangsa. Yang pertamanya kita boleh nyatakan di sini ialah di bawah EPO ini mangsa akan dapat dilindungi daripada akses pelaku keganasan rumah tangga, iaitu pelaku keganasan rumah tangga tidak boleh memasuki rumah kediaman ataupun rumah tempat tinggal bersama sepanjang tempoh EPO tersebut diberikan ataupun dikeluarkan. Yang kedua, pelaku keganasan rumah tangga tersebut tidak boleh mengupah ataupun menghasut mana-mana pihak ketiga. Contohnya, dia dapat perintah EPO tersebut, dia tahu dirinya tak boleh melakukan sesuatu keganasan rumah tangga ke atas mangsa, tapi dia boleh minta, dia kata aku nak minta kawan aku lah atau aku nak minta orang lain, pihak ketiga untuk buat sesuatu ke atas mangsa. Maka perintah EPO ini juga terpakai kepada pihak ketiga, mana-mana yang mereka yang diupah ataupun dihasut oleh pelaku keganasan rumah tangga tersebut. Jadi keseluruhan protection EPO ni akan berlangsung dalam tempoh bawah 5 jam untuk mendapat EPO. Yang keduanya kita panggil sebagai protection order. Sebelum tu EPO ini akan berlangsung selama 7 hari. Dia punya tempoh pelaksanaan ni 7 hari. Tamat daripada situ, maka habislah EPO tersebut. Dan dia boleh kepada pegawai jabatan dan kena mohon semula lah. Yang kedua tadi ialah protection order, di mana perlindungan ini perlindungan yang bentuknya sama juga seperti EPO, cuma EPO tadi dilaksanakan dalam tempoh kecemasan. Maksudnya keperluan yang mendesak dilindungi. Yang kedua ini adalah protection order, di mana protection order ini dimohon diberikan ketika dalam proceeding, iaitu ketika dalam perbicaraan mahkamah berkaitan dengan keganasan rumah tangga ini. Dan yang ketiga kita panggil sebagai interim protection order, iaitu perlindungan sementara. Perlindungan interim sementara, di mana perlindungan ini dikeluarkan sementara menunggu penyiasatan berhubungan dengan kes kesalahan keganasan rumah tangga tersebut selesai. Maknanya yang ketiga ni IPO ni dia punya validity dia sehingga siasatan selesai. Yang kedua order tu
dia punya validity dia sehingga 2 tahun. Ya, itu. Okey, kebanyakan yang saya tengok daripada apa yang klien ataupun anak guam saya yang pergi ke balai polis, biasanya satu perintah IPO yang dikeluarkan, tapi yang Tuan Haris cerita ini IPO hanya gambaran sehingga siasatan dilakukan dan seolah-olah dia tidak bernoktah. Tapi kalau IPO ini mungkin akan memberi kesan yang lebih panjang. Nah, jadi tadi dinyatakan tentang IPO ini, boleh terang bagaimana pelaksanaan IPO tersebut boleh dibuat. Kalau boleh, kita bukan tak nak IPO, kita nak yang satu perintah yang mengikat. IPO yang dikatakan tadi hanya sekadar siasatan, tapi IPO ni lebih keras tindakan ataupun untuk menjaga keselamatan anak guam. Okey, boleh terangkan sikit bagaimana pelaksanaan IPO tersebut boleh dibuat? Baik, terima kasih Tuan. Berkaitan dengan pelaksanaan IPO ini boleh dibuat oleh mangsa ialah pertamanya mangsa hendaklah pergi berjumpa ataupun mendapatkan khidmat daripada pegawai kebajikan masyarakat di Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana permohonan tersebut akan didengar oleh pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa untuk mendengar aduan tersebut, dan seterusnya pegawai kebajikan masyarakat tersebut yang telah diberi kuasa oleh ketua pengarah akan mengeluarkan satu perintah perlindungan kecemasan. Macam mana suatu perintah perlindungan kecemasan ini dikeluarkan adalah berdasarkan kepada takrifan Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga tersebut. Sekiranya pelakuan ataupun aktiviti ataupun sesuatu perkara di bawah keganasan rumah tangga itu berlaku, maka pegawai kebajikan masyarakat yang berkuasa tadi mengeluarkan satu perintah perlindungan kecemasan. Kemudian perintah tersebut seperti yang saya nyatakan tadi akan diserahkan kepada pegawai polis berhampiran untuk diserahkan atau disampaikan kepada tertuduh akan perintah. Jadi permohonan saya tambah sikit permohonan saya kata tadi, perintah IPO tu dikeluarkan dalam masa 2 jam selepas permohonan dibuat, tapi dengan syarat laporan polis juga kena buat. Ini berdasarkan kepada seksyen tersebut. Okey, saya tambah sikit. Kebiasaannya apabila kita anak guam mereport polis buat surat aduan kepada pihak polis akan menjalankan satu siasatan. Sekiranya ada merit ataupun ada kes, pihak anak guam ini biasanya akan dibawa ke hospital untuk dibuat satu medical check up dan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Biasanya Jabatan Kebajikan Masyarakat akan bertindak berdasarkan medical report tersebut. Barulah sesuatu IPO ataupun IPO itu dikeluarkan. Ini untuk orang kata makluman kepada yang melihat kita pada malam ni. Okey, terus soalan yang saya tanya akan tanya terus. Tadi Tuan ada maklum, kalau lah kita kata kena pukul, kena kecederaan rumah tangga, nak keluar rumah tak boleh, so kita boleh call peguam ataupun kita call Yayasan Nur. Tapi pada hari ini kita dalam keadaan PKP. Macam mana kalau lah telah terjadinya keganasan rumah tangga yang dilaporkan baru ni, beratus keganasan rumah tangga yang mungkin ada lagi yang masih lagi terselindung di dalam rumah yang disebabkan PKP ni. Apa tindakan yang perlu dilakukan oleh mangsa dalam keadaan PKP ini sekiranya terjadi kepada beliau? Ya, baik. Ada beberapa tindakan yang boleh dilaksanakan oleh mangsa. Yang pertamanya, mangsa boleh menghubungi talian Nur, iaitu di talian 15999. Dan yang kedua, mangsa boleh keluar ke Balai Polis Berhampiran untuk membuat report ke atasnya, dan mangsa tidak akan dikenakan sebarang tindakan undang-undang terhadap dirinya sekiranya dalam tempoh perjalanan tersebut mangsa hendak ke Balai Polis, tiba-tiba lalu roadblock dan polis tahan tanya sebab, maka hendaklah mangsa menjelaskan kepada pegawai polis yang menahan tersebut bahawa dia keluar ke Balai Polis adalah untuk membuat laporan akan berlakunya keganasan rumah tangga yang mana akan memberi kesan kepada nyawanya atau kecederaan tubuh badannya. Maka di situ ada pengecualian sepanjang tubuh PKP ini untuk anda mangsa membuat laporan polis ataupun menghubungi talian. Okey, biasanya kalau lah kita kata ataupun seorang itu suami atau isteri yang pergi ke Balai Polis untuk membuat satu aduan, yang kebiasaannya apa tindakan polis ni akan buat selepas aduan diambil? Ya, baik.
aduan yang diambil oleh pihak polis selepas mendengar aduan ataupun report polis oleh mangsa atau peguam mangsa atau ahli keluarga mangsa, maka polis akan kebiasaannya menyatakanlah laporan tersebut dan kemudian menentukan sama ada laporan tersebut mengandungi elemen-elemen sesuatu kesalahan di bawah kanun peruntukan undang-undang ataupun di bawah kanun kesisaan berdasarkan kepada Seksyen 13 Kanun Tata Cara. Kemudian kemudian setelah polis menentukan kesalahan tersebut yang dibuat oleh mangsa, kesalahan report tersebut yang dibuat oleh mangsa adalah kesalahan yang terjumlah kepada kesalahan lazim ditangkap ataupun kita panggil seizable offence, maka pihak polis akan terus bertindak untuk menangkap tertuduh ataupun pelaku. Tetapi sekiranya kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang iaitu bukan lazim ditangkap, non-seizable offence, maka pihak polis akan perlu mendapatkan rujukan kepada pihak mahkamah ketika itu. Dan berdasarkan pengalaman saya, di mana saya pernah membuat laporan polis berkaitan dengan anak guam yang mengalami penderaan ataupun kita panggil keganasan rumah tangga di rumahnya, di mana anak guam tersebut tidak mampu untuk pergi ke balai polis Mampiran. Di mana bila kita buat laporan tersebut, polis tidak sampai 3 jam terus bertindak bersama kita, terus pergi ke rumah mangsa dan terus membuat tangkapan ke atas pelaku jenayah. Ini adalah situasi sebenar yang telah sebanyak pengalaman saya lah. Baik. Okey, nampak maknanya kita apabila kita report polis, biarlah kita berilmu dalam tindakan kita untuk mengendalikan kes-kes yang melibatkan penderaan dan sebagainya. Jadi biasanya lah kadang-kadang perkahwinan ni satu perkahwinan yang lama. Jadi bila isteri ini dah report polis, dah kena pukul dan sebagainya, namun si suami ini memujuk untuk menarik balik kes. Apakah nasihat tuan kepada mangsa, dan sekiranya report polis tersebut ditarik balik, apakah kesan kepada kes tersebut? Adakah diteruskan dengan pendakwaan ataupun kes itu dibuang? Macam mana tu? Baik, terima kasih tuan. Pertama sekali saya merujuk maklumat ini daripada Facebook Tuan Hasif Hassan, di mana tuan-puan boleh menaik akan penarikan report polis di Facebook beliau untuk melihat secara butir ataupun secara terperinci akan info-info berkaitan dengan penarikan report polis. Jadi secara rumusannya saya nyatakan di sini, penarikan report polis ataupun sekiranya mangsa telah berjaya dipujuk oleh pelaku keganasan rumah tangga, mangsa memang boleh membuat laporan polis nyatakan dia telah menarik report polis. Namun begitu, ada beberapa kemungkinan yang boleh terjadi ke atas mangsa. Sekiranya mangsa tidak berhati-hati dalam membuat penarikan report polis, mangsa boleh didakwa ataupun di-charge dia di bawah kesalahan membuat laporan palsu, kerana laporan yang pertamanya tadi itu menyatakan dia, seperti contoh, dia telah menyatakan dia telah dipukul oleh suaminya. Tapi bila dia kata pada laporan kedua dengan niat dia untuk menarik report polis tersebut, dia menyatakan bahawa oh tidak, sebenarnya saya tidak dipukul oleh suami. Jadi laporan polis yang pertama tadi itu dah terjumlah kepada kesalahan membuat laporan polis palsu dan boleh dikenakan tindakan jenayah mangsa pula, kira memakan diri. Yang kedua, sekiranya dia berhati-hati dalam membuat laporan polis tersebut untuk menarik report, dia boleh menyatakan bahawa dia membuat laporan polis ini adalah untuk menarik balik report asal tersebut. Tetapi penarikan balik kes ataupun report tersebut bergantung kepada budi bicara pendakwa raya ataupun pada pendakwaan. Pihak polis ataupun mangsa tidak ada barang kuasa untuk menarik balik kes ataupun menarik balik pendakwaan tersebut. Hanya kuasa tersebut di bawah bidang kuasa pendakwa raya. Okey. InsyaAllah mungkin selepas ni saya cuba cari kawan-kawan saya yang pendakwa pula untuk bagi keterangan ataupun bagi penerangan. Cuma ada soalan yang ditanya oleh penonton ataupun peguam juga, rakan peguam. Dia tanya, biasanya tadi Tan ada cerita tadi sampai polis diambil di rumah melalui tuan yang buat report polis dan tangkapan dibuat dan dapat diselamatkan. Ya. Bagaimana ayat yang ditulis dalam report polis tersebut sehingga pihak polis menjalankan tangkapan, sehingga tangkapan tersebut dilakukan? Ya, ayat-ayat yang tulis
dalam report polis ni, boleh tuan bagi panduan sikit ayat yang perlu dalam report polis supaya memberi kesan report polis tersebut? Ini rujukan kepada peguam yang tanya ke atau pada umum? Jadi ada peguam tanyalah, biasanya peguam-peguam yang melibatkan mahkamah syariah kan, anak guam biasanya akan membuat satu report dan kadang-kadang diarahkan untuk meletakkan rujukan kepada mahkamah syariah dan sebagainya, sedangkan dia kena pukul terus ada merit. Jadi macam tuan buat kata tadi, ada satu tuan anak guam tuan telah membuat satu aduan dan polis dah bertindak. Jadi apakah ayat-ayat serta ayat yang elemen ataupun ayat penting dalam report untuk memberi kesan sehingga pendakwaan wujud di situ ataupun ada tindakan polis? Baik, yang pertamanya perlu mengenalkan diri anda, sama ada anda seorang keluarga mangsa ataupun seorang peguam mangsa atau sesiapa, kawan atau sebagainya. Kerana jika anda mengenalkan diri anda sebagai peguam bangsa, kebiasaannya polis memang akan take note kerana perkara tersebut ada peruntukan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga tadi, yang mana saya katakan laporan polis boleh dibuat sama ada melalui mangsa sendiri ataupun yang kedua melalui peguam mangsa ataupun yang ketiga melalui ahli keluarga mangsa, di mana dipercayai terdapatnya satu penderaan ataupun satu keganasan rumah tangga yang diperuntukkan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga dan dibaca bersama ataupun diperuntukkan juga di bawah kanun keseksaan. Jadi nyatakanlah bentuk keganasan rumah tangga yang berlaku dalam report tersebut, seperti saya bagi satu contoh, satu sampel, mana pada tarikh sekian-sekian, pada waktu sekian bertempat di sekian-sekian, saya nama penuh merupakan peguam kepada mangsa sekian-sekian-sekian beralamat di sekian-sekian telah mendapat satu notifikasi ataupun makluman daripada mangsa melalui apa, telefon ke ataupun melalui surat ke atau apa-apa saja medium menyatakan bahawa mangsa telah didera ataupun telah dilakukan keganasan rumah tangga ke atas dirinya. Oleh sebab itu mangsa memerlukan bantuan daripada pihak saya selaku peguamnya untuk membantu diri mangsa ataupun menyelamatkan mangsa daripada keganasan rumah tangga tersebut. Sekian laporan macam itu. Sekian laporan untuk tindakan dan rujuk tindakan dan perhatian pihak polis lah. Tidak perlu maknanya tidak perlu dinyatakan dalam laporan tersebut untuk rujukan pihak mahkamah syariah ke mahkamah sivil ke tidak. Dinyatakan untuk maknanya rujukan pihak polis. Okey, maknanya dimasukkan di situ jangan letak untuk keselamatan cover diri ataupun jangan diletakkan mahkamah syariah, sama ada untuk tindakan pendakwa ataupun tindakan pihak polis. Itunya yang untuk kita masukkan. Jadi soalan terakhir saya, menandakan kita dah lebih sikit daripada 30 minit disebabkan rancangan kita ataupun siaran kita utara ni 30 minit je. Soalan terakhir saya, so selain tindakan undang-undang jenayah ni, apakah tindakan alternatif yang diperuntukkan oleh undang-undang di Malaysia terhadap pelaku keganasan rumah tangga? Apa tindakan alternatif? Baik, tindakan alternatif selain daripada tindakan undang-undang jenayah, mangsa boleh memilih untuk membuat beberapa perkara tindakan undang-undang lain yang daripada jenayah, seperti pertama tadi kita merujuk kepada tindakan syariah, sama ada nak melakukan perbuatan pasal dan sebagainya. Yang keduanya, mangsa boleh memohon tindakan mahkamah iaitu tindakan sivil, menuntut pampasan ke atas pengakuan keganasan rumah tangga tersebut ke atas diri mangsa. Saya merujuk kepada Seksyen 10 Akta Keganasan Rumah Tangga tersebut. Jelas telah menyatakan bahawa mahkamah boleh mendengar tuntutan secara tort. Tort ni kita panggil apa? Civil wrong. Iaitu satu kesalahan, kita memohon untuk ganti rugi. Satu bentuk ganti rugi dari bentuk wang. Jadi di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga ni, Seksyen 10, tindakan sivil memang boleh dilaksanakan ke atas pelaku keganasan rumah tangga. Dan mahkamah biasanya akan mengambil kira 5 faktor utama. Yang pertamanya, pemberian pampasan akan berdasarkan kesakitan dan penderitaan mangsa itu, jenis penderitaan dan akad kecederaan fizikal atau mental. Keganasan rumah tangga ni bukan sahaja
merangkumi aspek fizikal tetapi merangkumi juga kepada aspek mental, emosi, jiwa dan sebagainya. Yang kedua adalah kos rawatan perubatan bagi kecederaan tersebut. Berapa kos nak refer hospital swasta ataupun pakar perubatan untuk menentukan kesakitan yang dialami pun akan boleh dituntut kepada pihak tertuduh atau kita panggil dalam pihak-pihak sivil ni adalah pihak defendant, mangsa sebagai pihak plaintiff. Yang keempat adalah amam atau nilai harta yang diambil atau dimusnahkan atau dirosakkan oleh pelaku tersebut. Dan yang terakhir adalah perbelanjaan yang perlu dan munasabah yang ditanggung oleh pihak mangsa apabila mangsa terpaksa berpisah ataupun dipisahkan daripada defendant kerana keganasan rumah tangga itu. Iaitu seperti itu penginapan, penyediaan tempat untuk dia berlindung, perbelanjaan dan pemindahan, kos-kos nak pergi balai polis, pergi hospital dan sebagainya boleh dimasukkan dalam tuntutan. Juga perbelanjaan yang dikehendaki dalam menubuhkan suatu rumah tangga berasingan. Maknanya disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh defendant ataupun pelaku keganasan rumah tangga tersebut, si defendant ataupun mangsa ni terpaksa cari kos untuk bina satu rumah tangga yang baru. Kos boleh kita masukkan sebagai satu tuntutan civil ke atas defendant. Okey, jadi untuk yang melihat kata kita punya online ini adalah lebih jelas kita lihat bukan setakat untuk tuntutan berkaitan dengan fasah sahaja, kita boleh lakukan ataupun melihat kepada pendakwaan dan tuntutan ganti rugi seperti mana yang diterangkan oleh Tuan Haris tadi. Ini betul-betul lawyer yang biasanya teknikal dan bersungguh-sungguh yang buat kerja lah. Okey, jadi itu sahaja soalan saya. 10 soalan pada malam ini dijawab dalam masa 35 minit. Dan terima kasih kepada Tuan Haris. InsyaAllah nanti kita akan cuba bersiaran lagi untuk isu-isu yang lain. Dan kepada penonton ataupun yang melihat ini adalah satu merit ataupun cara nak membina kes. Kadang-kadang kita melakukan satu tindakan di mahkamah syariah ini terlalu ringan dan simple ataupun seperti melepas batu di tangga. Dalam penerangan pada malam ini menjurus kepada jenayah. Bukan sahaja penerangan itu boleh dilepaskan begitu saja, tetapi ini adalah melibatkan satu hukuman, satu punishment, satu teladan dan juga boleh dapat satu pampasan sebelum fasah dibicarakan sehingga selesai. Pada kebiasaannya perbicaraan fasah ini menantikan sehingga keputusan mahkamah di civil. Maknanya di mahkamah sivil sama ada di segi pendakwaan itu sama ada sabit ataupun tidak untuk diteruskan dengan keputusan mahkamah. Biasanya itu adalah bukti yang paling kuat dan jelas. Dan boleh juga yang seperti mana dimaklumkan oleh Tuan Haris tadi, sama ada di peringkat pendakwaan di civil dan sekiranya berlaku kata jenayah ataupun sabitan ataupun dikenakan hukuman, boleh juga dibuat satu tuntutan ganti rugi. Ini kena pegang kepada ini untuk dijadikan sebagai bukti di mahkamah. Dan cukup pada malam ini dan terima kasih kepada semua yang melihat. InsyaAllah esok malam kita akan ada lagi tentang isu-isu terkini dan secara ringkas. Seperti mana yang saya maklumkan, perbincangan ini hanya sembang santai, tidak berlandaskan dengan akademik yang kuat dan ketat ataupun hujah yang seperti mana satu bandel untuk lawan di mahkamah, hanya sekadar untuk pemahaman orang awam apa tindakan perlu dibuat sekiranya perkara-perkara ini berlaku. Dan saya ucapkan terima kasih yang melihat dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.